Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sambung bahagian kedua dalam asas nombor iaitu penukaran asas nombor. Semalam kita dah tengok sikit apa pentingnya bab ni, dah tengok sikit sejarah, kemudian kita tengok apa nilai tempat, nilai digit dengan nilai nombor. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana nak menukarkan nombor daripada satu asas kepada asas yang lain dengan pelbagai kaedah. Okey, bagaimana kamu nak menukar nombor dari satu asas kepada satu asas dengan menggunakan pelbagai kaedah tu? Okey, pelbagai kaedah yang dicadangkan tu ialah ada dua saja kat sini, iaitu kita gunakan nilai tempat dan satu lagi kita gunakan kaedah pembahagian. Okey, ada empat penukaran yang kamu akan belajar masa tingkatan 4 ni. Yang pertama, nak tukarkan nombor asas 10 kepada asas lain. Okay, nak tukar nombor asas 10 kepada asas lain. Okay. Kemudian yang kedua, nombor tu kita nak tukar daripada satu asas kepada satu asas nombor lain kepada asas 10. Okay, tadi asas 10 pergi ke asas lain. Sekarang daripada asas lain nak pergi asas 10 dan dari sini kamu boleh tukar semula kepada asas yang lain. Okay. Itu penukaran nombor asas yang kedua. Yang ketiga ialah bagaimana nak menukarkan nombor asas 2 terus kepada asas 8. Ada perkataan terus ni. Asas 2 kepada asas 8. Dan kemudian nombor asas 8 terus kepada asas 2. Daripada asas 8 nak tukar terus jadi asas 2. Sebenarnya kita boleh tukar yang C dengan D ni, kita boleh guna laluan B ni. Tapi kita sekarang boleh terus tukar 2 kepada 8, 8 kepada 2. Baik, tengok contoh. Yang pertama, nanti kita ada 4 tadi kan? Okey, yang pertama dulu. Nak tukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Okay, dekat sini ada dua lagi kaedah, iaitu kita bahagikan dengan menggunakan nilai tempat. Okay, semalam kan kamu dah belajar nilai tempat. Okay, nilai tempat tu bergantung pada nombor tu lah. Kalau asas 2, nilai tempat dia akan mula dengan 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan seterusnya. Kalau nombor tu asas 4, dia akan mula dengan 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Jadi ada nilai lah, ada nilai kepada setiap tempat ni. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 2, nilai tempat tu. Ini sama dengan 4, yang ini sama dengan 8 dan seterusnya depan. Ini pun sama. 4 kuasa sifar ni ada nilai tempat dia macam tu. Ada nilai tempat. 4 kuasa 1, 1, 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 3 ni berapa? 64. Kan? Okey, dan seterusnya ke depan. Jadi sekarang ni kamu bahagikan nombor yang diberi tu. Okey, Sungai Rejang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Okey, jadi 563 asas 10 ni nak tukar jadi asas 5. Okey, asas 10 nak tukar jadi asas 5. Okey. Kaedah yang pertama bahagi dengan nilai tempat. Okey, ambil 625 ni. Kita tengok 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4 lah cikgu ambil macam tu. Okey, 5 kuasa sifar ni berapa? Berapa 5 kuasa sifar? 1. 1 kan? Apa-apa nombor kuasa sifar 1, ingat tu macam tu. 5 kuasa sifar 1, 5 kuasa 1, 5, 5 kuasa 2, 25, 5 kuasa 3, 125, 125 darab 5 lagi, 625. Jadi nilai-nilai tempat ni kita gunakan, kemudian kita bahagikan dengan nombor yang kita dapat. Dengan soalan yang kita dapat. Macam mana caranya? Kita tengok cikgu buat. 625 ni, bukan 625, soalan ni 563 ni dia tak boleh kita bahagi dengan 625 sebab nombor ni lebih kecil daripada 625. Jadi yang ni cikgu tak mula bahagi dengan nilai tempat 625. Jadi cikgu ambil 563 ni bahagi dengan nilai tempat yang lebih rendah daripada dia. Jadi bahagi dengan 125. Okey, ini satu ni ialah 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okey. Jadi yang dekat sini, yang ni kita bahagi 563 bahagi dengan 125. Kita tak ambil bahagi dengan 625. Kena ambil rendah 1 daripada dia. Kena ambil
nilai tempat yang rendah satu daripada soalan tu. Okay, bila kita bahagi, kita bahagi ada dapat 4 dekat atas ni kan. Okay, atas ni kamu akan dapat 4. Maka tekan kalkulator 563 bahagi 125 akan dapat 4 63/25 kan. Okey, baki dekat sini. Baki ni bawa naik atas sini pula. Baki ni bawa naik atas, bahagi pula dengan nilai tempat yang seterusnya iaitu 25. Okey, bahagi 25 bukan bahagi 125 bahagi 25 ni. Sebab nilai tempat yang sini pula. Okey, bila bahagi 25 darab 2 50 63 tolak 50 ada baki 13. Okey. Lepas tu ambil baki 13 ni bawa ke nilai tempat yang ke sebelum ni pula. Okey, 13 ni ini nilai tempat yang kedua daripada kanan ni. Ni 5. Ni 5/1. Okey. 13 bahagi dengan 5, 5 darab 2 10. 13 tolak 10 ada baki 3. Okey, ada lagi Ni kena bahagi lagi lah. Okay, bahagi pula dengan warna oranye ni. Okay, 3 ni yang baki bawa ni atas. Bahagi pula dengan nilai tempat ni. Okay, 3 bahagi 1, 1 darab 3, 3, 3 tolak 3, sifar. Bahagi sampai dapat sifar. Okay, jadi nilai penukaran nombor asas 5, 6, 3 asas 10. Ini sama dengan berapa asas 5? Kita baca kat bawah ni. 4, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 3 asas 5. Itu cara dia. Ini kaedah yang pertama, iaitu menukarkan nombor, menukarkan nombor daripada asas 10 kepada asas yang lain. Nombor asas 10 kepada asas yang lain. Okey. Sekarang ni, ini kaedah pertama guna nilai tempat. Cuba tengok kaedah yang kedua pula. Ini jawapan. Tengok cara yang kedua. Cara yang kedua ialah kita bahagikan dengan menggunakan nilai asas. Tadi soalan dia apa? 5, 6, 3 asas 10. Okey, kita nak tukar jadi asas berapa asas 5 kan? Okey. Sekarang ni ambil nombor 563. Okey. Bahagi dengan nilai asas. Asas dia 5 kan? Okey, bahagi 5. Bahagi 5 sampai baki dia sifar. Kemudian kita baca daripada bawah ke atas, itu jawapan dia. Cuba kita buat sama-sama. 563 sebab dia asas 10 kita boleh sebut macam tu kan. Bahagi dengan 5 sebab nak tukar jadi asas 5. Okay, bila kamu bahagi, ni bahagi terbalik lah ni kita panggil 563 cuba kamu tekan kalkulator. Bila bahagi dengan 5, okay, 112 yang dia buat ni. 100. Betul tak? Cuba buat sama-sama ni kelas. 563 bila kamu bahagi dengan 5, kamu boleh guna pecahan tu pun boleh. Bahagi dengan 5 ada 112 betul? Okay, 5 darab 111, 5 darab 112 jawapan dia 560. Okay, macam ni 5 darab dengan 112 jawapan dia 560. Tapi dekat sini 563. Maknanya ada baki 3. Betul 5 darab 112 dapat 560. Tapi sini ada 3, ada baki 3. Kita tulis baki dia 3. Okay, bahagi lagi. Bahagi lagi dengan 5. Okay, bahagi lagi dengan 5. 112 bahagi 5 berapa? Bukan kalkulator. 22. Bahagi 5. Berapa dapat? 22 paling dekat, betul? Okey, 22. Soalan cikgu tadi, ada baki berapa dekat sini? Sambung sini. Okey, 5 darab 4, 20 kan? 5 darab 4 ni 20. Okey. Tapi ada 20. Tapi sini ada 22. Baki berapa? 2. Baki 2. Okey, lepas tu bahagi lagi. 5 darab berapa sifar? 5 darab berapa sifar? Sorry, salah soalan. 5 darab berapa 4? Paling dekat. Tak ada tu sifar lah kan. 5 darab sifar lah sifar. Jadi baki ni berapa? 4.
4. Okey, jadi sekarang ni bila kamu dah bahagi sampai dapat sifar, okey, baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan dia 4, 2, 2, 3 asas 5. Sama lah macam ni tadi. Sama macam ni tadi. Macam ni. Nah, jadi kamu ada dua cara. Mana kamu rasa senang? Kamu nak guna nilai tempat pun boleh. Kamu nak guna nilai asas, bahagi dengan nilai asas pun boleh. Kamu pilih yang mana? Pilih Nilai ya? Nilai asas lagi senang. Pulang. Tengok macam ni. Okay. Baik, kita ambil satu lagi contoh. Asas 8 pula. Tadi, nombor tadi 563, 563, 563 asas 10 nak tukar jadi asas 8. Macam mana? Okay. Masuk. Macam mana nak buat tu? Katalah kita tengok juga dua-dua cara ni. Baik, ini ialah nilai tempat. 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. Okey. Sekarang ni 563 kita tak nak bahagi dengan 4096. Okay, kita tak nak bahagi ni. Paling dekat dekat sini 512. Sebab nombor 563 ni kita boleh bahagi dengan 512. Yang paling dekat. Boleh? Dah masuk dah? Ada kawan tak dapat join? Tak apa. Nanti cikgu share rakaman. Okey, yang ni. Ya. Siapa yang tak dapat masuk tu? Dah, okey dah. Okey ya, sambung. Baik, sekarang ni ambil 563. Bahagi dengan nilai tempat 512. Okey, 512 darab 1 dapat 512. Bila kamu tolak dapat baki 51. Okey, 51 ni nilai 64 lebih besar dari 51, maknanya kita tak mau bahagi dengan nilai yang lebih besar. Kita tak nak bahagi 51 ni dengan 4. Dengan 64 sebab nilai 64 ni lebih besar daripada 51. Jadi ni kita letak sifar. Okey, ambil 51 bahagi dengan 8. Ingat kita tak nak bahagi dengan nombor yang nilai tempat yang lebih besar daripada baki kita tu. Yang 51 ni boleh bahagi 8 sebab 8 ni kecil. Okey, bahagi 8 darab 6 48, tolak ada baki 3. Okey, 3 ni bawa naik atas. 3 boleh bahagi dengan 1. 3, 1 darab 3, 3. Bila tolak dapat baki sifar. Kena bagi sampai sifar. Okey, jadi jawapan kita apa? 1 sifar 6, 3 asas 8. Kalau kita bahagi dengan guna nilai tempat. Okey, kalau kita bahagi dengan guna nilai asas, okey, kita mulakan dengan 5, 6, 3. Bahagikan dengan asas 8 sebab nak tukar jadi asas 8. Okey, nak tukar jadi asas 8. Baik, sekarang ni, cuba kamu buat. Kamu buat. 5, 6, 3 bahagi 8 berapa? Kita tekan kalkulator. 5, 6, 3 bahagi 8 berapa? 70. Okey, kalau 70, okey, 8 darab 70 berapa? 560. 560, tapi dekat sini 563. Jadi ada baki berapa? 3. Ada baki 3. Okey, bahagi lagi dengan 8. Ambil kalkulator ni, 70 bila bahagi 8 berapa? CP 8 paling dekat kan? 8 darab 8, 64. Okey, 8 darab 8, 8 darab 8, 64. Tapi sini ada 70. Baki berapa? 6. Okey, betul. Lagi, bagus. Kamu dah makin cekap. Bahagi dengan 8. 8 darab berapa dapat 8? 8 darab berapa dapat 8? 1. Okey, 8 darab 1 dapat 8. Dapat 8. Sini ada 8. Ada baki berapa? Kosong. Kosong. Tak ada baki. Bagi lagi. Bagi dengan 8. 8 darab berapa dapat 1? Ada tak? Tak ada. So, cikgu letak apa sini? Cikgu letak? Sifar. Okey, tapi sini ada 1. Jadi baki ni berapa? 1. Jadi kita baca daripada bawah naik ke atas. Jawapan dia pun sama. 1 sifar 63. Nampak? 1 sifar 63. Kita baca macam tu. Okey. Jadi bergantunglah kamu nak buat latihan tu. Guna kaedah pembagian, guna nilai tempat.
ataupun bahagian guna nilai asas pun terpulang. Mana-mana pun boleh. Okey. Itu yang pertama, iaitu tukar asas 10 kepada asas lain. Okey, seterusnya. Bagaimana nak tukar nombor asas lain kepada asas 10? Dan seterusnya pergi lagi ke asas lain. Contoh asas 6 ni, contoh 6 ni, asas 6 tukar jadi asas 9. Kamu tak boleh guna kalkulator sebab tak ada. Cuma yang ada dalam kalkulator tu semalam, kalau kamu ingat balik, dia ada asas 10, kita tekan DEC, asas 8 okta, asas 6 hexa dekat dalam tu warna hijau tu, button hijau tu. Satu lagi asas 2, bin, dia tulis bin, macam tu. Okay, jadi kalau asas 6 dan asas 9 ni tak ada dalam kalkulator. Jadi kita kena tahu, konsep tu biar tahu. Kalkulator tu membantu, memudahkan kita je sebenarnya. Tapi sebenarnya konsep tu yang kamu kena pegang. Mantap. Baik, langkah pertama kan. Daripada asas P ni nak tukar asas Q tak boleh. Dia kena lalu sini dulu. Lalu tukar jadi asas 10. Dari asas 10 baru tukar jadi asas Q. Okey, semalam kamu belajar menentukan nilai nombor. Kan? Semalam kamu belajar bagaimana menentukan nilai nombor dan cikgu cakap nilai nombor tu ialah nilai nombor ni. Nilai nombor ni ialah sebenarnya dalam asas 10. Jadi bila kamu nak tukar asas 6 kepada asas 10, kamu cari nilai nombor. Macam mana cara cari nilai nombor semalam? Ini 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, ini 6 kuasa 2. Nampak tak ni? Nilai tempat ni. Jadi 2 ni kamu darab dengan 2 ni kita darab dengan 6 kuasa, ni 6 kuasa, nampak tak ni? 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, nampak tak? Nampak. Nampak Ini 6 kuasa 2, nampak? Nampak. Ya, kita padamlah. Seksa seorang tengok macam ni kan. Okey. Ulang balik. 2, 5, 3 asas 6. Setiap nombor ni ada nilai tempat. 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Bila kita nak tukar jadi asas 10, kita cari je nilai nombor. Macam mana cara cari nilai nombor semalam? 2 darab 6 kuasa 2 campur 5 darab 6 kuasa 1 campur 3 darab 6 kuasa sifar. Okey, yang ini kamu akan dapat jawapan berapa ni? Berapa ni kelas? 6 kuasa 2, 36. 36 darab 2 apa? 72. 72 campur dengan 5 darab 6, 30 campur dengan 3 darab 1. 3. Berapa jawapan ni? 105 asas 10. Sekarang ni kamu dah pergi dari sini asas P, pergi tukar jadi asas 10, baru sampai sini. Sekarang nak tukar asas 10, pergi pula asas 9. Guna kaedah tadi. Sama ada pembahagian guna nilai tempat ataupun pembahagian menggunakan nilai asas. Okey, dalam buku teks sudah bagi contoh guna pembahagian nilai asas. Jadi sekarang ni 105 yang kita dapat, asas 10, 105 bahagi dengan 9. 9 darab 11, 99. Tapi sini ada 105. Mana ada baki? Ada baki berapa? 6. 6. Okey, 6. Okay, 9 darab 11, 99. Tapi ada 105, tolak 99, ada baki 6. 6 duduk sini. Okey, bahagi lagi dengan 9. 9 darab 1, 9. 9 darab 1, 9. Tapi ada 11. 11 tolak 9, baki 2. Macam tu. Lepas tu 9, bahagi lagi dengan 9. 9 darab sifar, kan? 9 darab sifar. Tapi ada 1. Jadi baki ni 1. Kita baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan dia 126 asas 9. Macam tu. Kalau daripada asas lain, nak tukar jadi asas lain juga, kena lalu dekat asas 10. Macam mana cara dia? Cari nilai nombor, lepas tu buat pembahagian berulang. Okay? Boleh? Kita cuba buat latihan. Ada latihan contoh 6 ni. Okey, nombor 8. Cuba kita tengok satu lagi contoh. Asas 5 nak tukar jadi asas 2. Boleh tak tukar terus ni? Nombor asas 5 nak tukar jadi nombor asas 2. Boleh tak kita terus tukar?
Tak, maksudnya kamu kena tambah satu lagi step kat ini, perantara ni kena tukar dulu jadi asas apa? 10 baru tukar jadi asas 2. Macam tu. Mana kena tambah satu step lagi, tukar jadi asas 10. Dia ambil 334 asas 5 ni. Okay, 334 asas 5. Masukkan nilai tempat, ni 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Cari nilai nombor dia. 3 darab 5 kuasa 2. Campur 3 darab 5 kuasa 1, campur 4 darab 5 kuasa sifar. Okey, ini berapa? 25 darab 3 apa? 25, 25, 25? 5. 75. Okey, 3 kali 5, 3 darab 5 ni 15, 4 darab 1, 4. 4. Okey, jumlah berapa ni kelas? 75, 94. Okey, 94 asas 10. Baru sampai sini. Baru separuh jalan. Sekarang ni bila nak tukar jadi asas 2, okey, asas 10 tukar jadi asas 2 sama macam ni tadi kita buat ni. Buat pembahagian berulang. Namakan dia pembahagian berulang. Okey, buat macam ni. 94 bahagi 2. 2 darab berapa 94 paling dekat? Kamu bahagi dulu. 94 bahagi 2 berapa? 7. Memang dia jawapan sebelah tu, kau tekan dulu. 47. 2 darab 47 ialah 90. Berapa kelas? 94. 94. Okey, 94. Baik, 94. Tapi ada baki tak ni? Tak Ada. Ada, sifar. Okey, bahagi lagi dengan 2. 2 darab berapa 40, 2 darab berapa 47 paling dekat? 2 darab berapa? 47 bahagi 2 berapa? 23 kan? 23 dapat 46. 46. Maksudnya tulis sini 23, 46, sini ada 47. Baki Satu. baki berapa? 1 kan? Okey. 1. Bahagi lagi dengan 2. 2 darab berapa 23? 2 darab 11. 22 kan? Sini 23. Baki 1. Okey, 2 darab berapa 11? 1. 2 darab berapa? 2 darab 5, 10. Oh, tapi sini 11. Baki? Bagi 1. 1. Okey. 1. Okey. 2 darab berapa 5? 2 darab berapa 5? 2. Okey. 2 darab 2, 4. Tapi sini 5. Ada baki? 1. 1. Okey. 2 darab berapa 2? 1. 1. 1. Ada baki? Kosong. Baki berapa? Tak ada. Kosong. Kosong. 2 darab 1, 2. Ada baki tak sini? Tak ada. Berapa baki? Tak ada. Kosong. Kosong. Tak ada Okey, bahagi baki. lagi. Bahagi lagi dengan 2. 2 darab berapa 1? Tak ada. Kosong. Tak ada. 2 darab kosong kosong, tapi sini ada 1. Kita tulis sini satu daripada bawah naik ke atas. Yang ni tadi Sampai jawapan. ini settle. Sampai jawapan sini ya. Okey, jadi jawapan ni 3, 3, 4 asas 5 sama dengan 1 sifar 1, 1, 1, 1 sifar asas 2. Okey. Baik. Yang ketiga pula. Bagaimana anda menukar nombor asas 2 terus kepada asas 8? Ini kamu ambil 3 digit nombor asas 2, bermula dari kanan ke kiri. Lepas tu tentukan hasil tambah 3 nilai digit bagi gabungan 3 digit asas 2, kemudian gabungkan supaya menjadi asas 8. Faham tak? Faham ke tak faham? Tak. Faham. Macam ni. Asas 2 tu nombor dia ada nilai digit kan. Okay, kalau sifar. Kejap. Terang lah ni. Sebab tu lah. Ni tu nilai digit dia apa? 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okay, cuba padam ini dulu bagi faham. Bagi padam yang merah ni dulu.
Okey. Nilai digit bagi tempat yang pertama ni apa? 1, sini 2, sini 4. Okey, sama nilai. 2 kuasa sifar ni 1, 2 kuasa 1 ni 2, 2 kuasa 2 ni 4. Baik, tiga nombor dalam asas 2 ialah 1 nombor dalam asas 8. Okey, macam mana kamu nak kira? Kalau cikgu kita mula dengan sifar kelas, kita mula dengan sifar. Okey. Ini sifar, sifar, sifar. Maknanya 4 dia akan jadi sifar campur sifar campur sifar. Ini nombor dia sifar dalam asas 8. Asas 8. Okey, nak jadi 1 ialah sifar, sifar, 1. Betul? Barulah 4 darab sifar ni sifar, 2 darab sifar ni sifar, 1 ni 1. Jadi nombor dalam asas 8 ni 1. Okey. Nombor sifar, sifar, sifar ialah asas 2 ialah sifar dalam asas 8. Okey, sifar, sifar 1, asas 2 ialah 1 dalam asas 8. Okey, macam mana nak bentukkan nombor 2 pula? Sifar, sebab 4 darab sifar akan jadi sifar. Yang tinggal ni 2 ni je kan? Sini 1. Sini 1 ni pun akan jadi sifar. Jadi sifar 1 sifar ialah 2 dalam asas 8. Macam tu. Okey, cuba nombor 3 pula. Nombor 3 apa? Berapa? Kalau nombor 3 nak jadi 3. Kita ada 4, 2, 1. Macam mana nak jadi 3? Sifar 1 1. Kita mesti gunakan ni 2 ni kan? Sifar 1 1 macam tu. Okey, sifar 1 1 akan dapat 3 sebab 2 campur 1 3. Okey, cuba yang ni pula. Nombor 4. Asas 8, nombor 4. Ini asas 2. Okey, 3 nombor asas 2 mesti 1 nombor asas 8. Okey, nak dapat 4 macam mana? Kalau 4. Ingat ni 4, 2, 1. Okey, macam mana dapat 4? Ada idea? Macam mana kelas? 1 0 0. 1, 1, sifar, sifar. Okey, 1 sifar sifar. Sebab apa? Sebab ni 4, 2, 1. Okey, kalau 5? Kalau 5? 101. 101. Kalau 6? 1 1 0. Kalau 7? 111. 1 Ah, 1 Kalau 8? 1 Kalau 0 0. 8? 1 kos. 1 0 0 0. Aha. Ya ke? Dapat ke? Ingat 1000. balik nombor dalam asas 8. Nombor dalam asas 8 apa nombor dia? Apa nombor dalam asas 8? 7. 1 sampai 7 je. 1 sampai 7 saja. 8 ni ada? Tak ada. Okey, jadi sekarang ni macam mana cara kita nak gunakan 3 nombor ni? Macam mana kita nak cari gunakan 3 nombor ni? Okay. 1000. Tengok ni set nombor 10. Okey. Tukar nombor asas 2 kepada asas 8. 1000? Tak ada 1000. Tak ada 1000. Jawab apa tadi? Yang ni ke? Kamu jawab 1000 ke tadi? Siapa jawab 1000 tadi? Tak ada 1000. Dia habis dekat 7 je sebab dia asas 8. Sifar sampai 7. Okey. Tukar nombor asas 2 kepada asas 8. Senang aja. Mula-mula bahagikan 3 nombor. Okey. Bahagikan 3 nombor. 1, 2, 3 tu dia. Sini satu lagi nombor. Baik, 111 asas 2. 111 asas 2 ialah berapa dalam asas 8? Ni tadi kamu dah kira. 111 ialah 7. Betul? Okey? Okey tak kelas? Okay. 6 asas 8. Okey, jadi yang ni nombor dia 6. Jadi jawapan dia 6, 7 asas 8. Macam tu je. Mula-mula bahagi 3 nombor daripada belakang. 3, 3, 3 macam tu. Okey, tengok yang B pula. 1, 2, 3 nombor. Belah.
1, 2, 3 nombor satu lagi kat sini. Okey. Depan ni ada tinggal satu je kan? Kita letak Sifar. sifar 1. Nak bagi 3 kan? 3 nombor. Okey, 1 sifar 1. 1 sifar 1. Ini nombor berapa asal 8? 5. 4, 2, 1. Nombor berapa? 5. Okey, yang ni 5. Yang tengah ni? 1 sifar 1 juga kan? Ini pun 5. 5 juga. Yang tengah pun 5. Okey, depan ni sifar 1. 1. 1 sebab dia ni kalau kamu tengok 4, 2, 1 nilai tempat ada 1 ni. So 1. Jadi jawapan dia apa? Sama dengan ni apa ni? 1, 1, 1 sifar 1, 1 sifar 1 asas 2 dengan 1, 5, 5 asas 8. Macam tu. Ni jawapan bawah ni. Ni jawapan bawah ni. Okey. Itu nak tukar terus. Maknanya 3 nombor asas 2 ialah 1 nombor asas 8. Boleh Okey, sekarang ni kita tengok macam mana nak tukar nombor asas 8 pula terus pada asas 2. Sama juga konsep tadi. Asingkan setiap digit. Setiap digit dalam nombor asas 8 ni asingkan. Kemudian tukar setiap digit tersebut kepada nombor asas 2. Kemudian gabungkan semua nilai digit dalam asas 2. Okey, macam mana contoh ni? Yang terakhir. Macam ni. Okey. Baik, tukar nombor asas 8 pada asas 2. 5, 1, 7 asas 8. 5, 1, 7 asas 8. Okey, ambil satu digit ini, 7 ni, dia ialah nombor dalam asas 2 dia berapa? 4, 2, 1. Okey, kalau 7 apa dia? 1. Siapa kelas? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Okey. Nombor 1 lah kelas? Nombor 1. Ayolah, digit 1 ni. 0, 1. Nombor dalam asas 2? 0, 0. Okey, nombor 5. Satu lagi 1, kelas? 5? 1, 101. Okey, jadi jawapan 517 ni, 517 asas 8 ni sama dengan 1 sifar 1, sifar 1, 111 asas 2. Macam tu. Macam tu je. Okey, tengok contoh yang B pula. 7, 2, 5 asas 8. Okey. Asas 5 ni berapa? Asas 2? 1, 1. 1 sifar 1. Okey, 2 ni apa asas 2? 2 asas 0, 1, 0. 0, 1, 0. Betul. Okey, 7? Kalau 7? 1, 1. 1, 1, 1. Bagus. Okey, sekarang ni kamu gabungkan jawapan 725 asas 8 sama dengan 111 sifar 1 sifar 1 sifar 1 asas 2. Itu jawapan. Macam tu. Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Okey.